Saya dan Datuk terpaksa mengubah haluan jalan. Kami terus ke kawasan Kebun Getah. Keadaannya cukup bersih, tidak sesemak dusun durian Mat Perai. Di celah-celah nirai getah itu ditanamnya dengan pokok koko yang tingginya baru separas lutut orang tua. Melihat keadaan kebun getah tersebut, saya yakin yang pemiliknya adalah seorang yang cukup rajin. Bila aku tengok pokok-pokok getah ni, teringat pula aku dengan kebun getah kita. Datuk bersuara. Saya segera menganggukkan kepala. Hati-hati Tamar. Ular, kapak, bodoh suka duduk di bawah daun kering. Datuk mengingatkan saya yang melangkah tanpa mahu merenung ke arah permukaan bumi. Macam mana rupanya ular kapak bodoh tu, Tok? Warnanya macam daun getah kering. Dia ni selalu duduk berlingkar di bawah timbunan daun getah. Tersepak atau terbijak, dia akan terus mematuk. Bisa ke patukannya tutup? Boleh membawa maut. Kalau tak maut, boleh jadi tokak. Jelas Datuk sambil melihat pucuk-pucuk koko yang menghijau dan melintut-lintut di sentuh angin. Kami terus melangkah sambil menikmati nyanyian burung-burung pagi di reranting getah. Aku dah memberikan kamu petua berjalan di tempat-tempat semacam ni. Aku juga dah berikan doa bila berjumpa dengan binatang berbisa. Kenapa yang kau tak amalkan? Mendadak saja Datuk bersuara. Saya tahu. Dari nada suaranya itu, ternyata ada rasa kesal bermain dalam diri Datuk. Kadang-kadang saya jadi lupa. Bukan lupa. Kamu tu yang tak bertanggungjawab. Tidak tahu memanfaatkan benda berharga yang diberikan pada kamu. Kali ini suara Datuk cukup tinggi. Saya jeling wajahnya. Dari air mukanya ternyata dia sedang marah. Saya terus membisu. Jangan kau langkah, Tamar. Kau jangan langkah. Diam di situ, jangan bergerak. Kalau kau bergerak, kau mati. Kata Datuk separuh menjerit. Saya patuh dengan cakapnya. Badan saya menggeletar. Seekor ular melintas di hadapan saya. Bila ular tedung hilang dari pandangan, barulah saya melangkah kembali. Datuk berhenti dekat sebatang pokok getah di bucu nirai. Datuk membelek-belek kulit pohon getah itu dengan teliti. Nampaknya pokok-pokok getah ni masih muda. Kulitnya lembut. Setahun dua lagi baru boleh ditoreh ni. Datuk memberikan komentar. Saya pun rasa macam tu juga. Umurnya tak jauh beza dengan pokok getah kita ni. Iya, Datuk mengangguk. Kami meneruskan perjalanan dan saya berharap Datuk tidak akan melencong ke mana-mana. Saya ni mahu segera sampai ke pondok. Sambil melangkah, saya membayangkan Yang Mat Perai sedang membuat kopi untuk kami. Saya juga membayangkan yang isterinya menghantar nasi lemak ataupun kuih ke pondok untuk habuan perut saya. Saya tersenyum sendirian bila saya gambarkan dalam kepala yang kami bertiga sedang menikmati sarapan pagi dengan wajah yang tenang. Hup! Datuk melompat tinggi melepasi kepala saya. Bila berdiri tegak, saya lihat tangan kanannya ada dahan getah. Datuk mencampakkan dahan itu ke pangkal pokok getah. Nasib baiklah aku terdengar bunyinya masa dahan itu masih ada di atas. Aku melompat menyambarnya. Kalau aku lambat, dah tentu dahan patah menimpa tengkuk kamu. Tengkuk kamu ni boleh patah, Tamar. Datuk melepaskan nafas tercungap-cungap. Mukanya nampak merah padam. Terima kasih, Tok. Aku tak mahu semuanya tu, Tamar. Apa yang aku mahu, kamu tu mesti pandai mendengar sesuatu dari setiap arah. Tak kira sama ada sesuatu tu digerakkan angin, air dan manusia. Macam mana caranya, Tok? Sekarang ni, kamu mempelajarinya dari aku secara tak langsung. Sulitlah. Saya mengeluh. Memang sulit untuk mempelajari sesuatu tanpa diberitahu terlebih dahulu. Lebih-lebih lagi jika tidak ada persediaan yang secukupnya. Bagaimana saya mahu katakan perkara ini pada Datuk, ya? Kamu ni. Tak sulit. Kalau kamu mahu berusaha, manfaatkan mata, hidung, telinga, otak dengan sebaik mungkin. Cetus Datuk. Berapa lama saya mesti berbuat macam tu, Tok? Selagi aku masih ada.
Datuk tersenyum sambil meraba pangkal dagunya berkali-kali. Entah macam mana, saya mula dapat mengesan langkah Datuk yang rancak beransur perlahan. Macam ada sesuatu yang tak kena pada dirinya. Saya amati, gerak mata Datuk sentiasa tertumpu ke arah dedaun yang bergerak mengikut arah angin. Assalamualaikum. Seorang lelaki muncul dari balik pohon getah. Bentuk tubuhnya tegap dengan rambut panjang hingga jatuh atas sayap bahunya. Dahinya dililit dengan kain merah selebar 2 jari. Ketika saya asyik merenung ke arah lelaki itu enggan menyambutnya. Datuk masih memperlihatkan sikap kemesraan. Dengan langkah yang teratur, lelaki itu menghampiri Datuk. Kamu berdua ni dari mana? Dalam nada suara yang sombong, lelaki itu mengajukan pertanyaan. Hati saya berdebar. Ketika lelaki itu memusingkan tubuhnya ke kanan, saya terlihat ada benda menonjol dalam baju labuhnya yang dibuat mengikut fashion baju orang Pakistan. Mungkin benda menonjol itu adalah golok ataupun parang, mungkin pistol, dan mungkin benda tajam yang mengancam keselamatan kami. Kami ni sampai malam tadi. Kami bermalam di Pondok Mak Perai. Jelas Datuk. Kamu berdua adik-beradiknya? Ya, angguk Datuk. Adik-beradik rapat ataupun jauh? Rapat, jawab Datuk dalam nada suara yang kurang senang. Berapa lama berada di sini? Soal lelaki itu lagi. Selama mana kami sanggup. Hei. Lelaki itu mula menatap wajah Datuk. Dia merasakan jawapan yang diberikan Datuk adalah sindiran yang tajam. Tindak balas yang dilakukan oleh lelaki itu pada Datuk ialah mencuihkan bibirnya sambil meludah ke kanan. Kurang ajarlah, bisik saya dalam hati. Kamu maki aku? Lelaki itu segera menjegilkan biji matanya ke arah saya. Serta-merta saya gelengkan kepala. Budak setengah masak, kau jangan nak menipu. Tipu? Saya pura-pura terkejut. Saya ni tak cakap apa-apa pun dengan awak. Saya makin berani. Dengan aku, kamu jangan nak tipu. Apa yang ada dalam hati kamu dapat aku baca. Lelaki itu semakin berani. Mulutnya kian lancang mengutuk diri saya. Dia buat tidak kisah dengan Datuk yang berdiri dekat dengan saya. Saya terus merenung ke arah Datuk dengan harapan Datuk dapat melindungi dari saya jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Kalau nak tunjuk lagak ayam jantan, jangan masuk kampung orang ikut suka hati. Lelaki itu menghalakan kata-kata itu ke arah Datuk. Dia mula menendang apa sahaja yang ada dekatnya. Lagaknya memang mahu mencari gaduh. Datuk tidak ambil peduli dengan sikap lelaki itu. Datuk tetap memperlihatkan sikap persahabatan. Kami ni tak mahu nak cari gaduh, jadi biarlah kami pergi ya. Datuk menundukkan kepalanya dan terus melangkah. Lelaki itu tidak puas hati dengan sikap Datuk. Terdengar suara lelaki itu meninggi. Dia lari mengelilingi pokok getah dan berhenti di hadapan Datuk. Belum pun sempat Datuk mengucapkan sesuatu, lelaki itu mengeluarkan golok pendek dari dalam bajunya. Saya ni tak mahu gaduh, rayu Datuk sambil menyuruh saya mencari tempat berlindung. Belum pun sempat saya mencari tempat yang selamat, lelaki itu terus menyerang Datuk bertalu-talu dengan goloknya. Datuk lebih banyak mengelak dari melakukan serangan. Dia tidak melepaskan buah silat yang kemas dan tajam. Ini berlainan dengan lelaki itu yang kelihatan bersungguh-sungguh mahu membunuh Datuk. Sudahlah saudara, sudah. Saya ni tak mahu bergaduh. Kita ni tak pernah bermusuh. Kenapa yang mesti berkelahi? Dalam keadaan termengah-mengah itu Datuk bersuara. Semuanya tidak dipedulikan oleh lelaki itu. Dia terus menyerang dan melepaskan tetakan ke arah Datuk. Dalam satu tetakan yang kencang, Datuk berjaya mengelak. Mata golok itu terkena akar getah dan terus melekat di situ. Kesempatan itu Datuk gunakan untuk melarikan diri. Saya terus mengekori Datuk berlari dengan kencang. Masa berlari itu, saya gunakan telinga untuk mendengar sesuatu dari arah depan dan belakang. Saya terdengar bunyi dengung yang panjang memburu langkah saya. Dengan cepat, saya menoleh ke belakang. Saya lihat seketul kayu betul-betul dekat dengan batang leher saya.
Serentak dengan suara itu, saya rebahkan badan dan ketul kayu itu dan ketuk kayu itu hingga terkandas di pohon getah lalu terpatah dua. Rupanya lelaki itu menggunakan semua kekuatannya membalingkan ketul kayu itu ke arah saya. Bila saya bangun, Datuk ketawa kecil. Ternyata Datuk lebih cekat dari saya. Dia lebih awal dapat mengesembunyi itu dan tahu apa yang mesti dilakukan. Dia segera berlindung di balik pokok tempat kayu yang dipalingkan oleh lelaki itu terkandas. Lelaki itu tak memburu kita, jadi kita tak perlulah nak lari lagi, ujar Datuk. Siapa lelaki itu tu? Entahlah, agaknya orang gila. Usah pedulikan tentang diri dia. Boleh jadi orang gila, boleh jadi hantu. Saya terus merungut panjang. Datuk tidak memberikan sebarang pendapat terhadap komentar yang saya luahkan. Datuk terus berjalan dengan laju. Kenapa yang lambat? Dari kaki tangga pondok, Mak Pram mengajukan pertanyaan. Dia menatang talam kecil, manakala di atas pondok, isterinya duduk berjuntai kaki. Dua orang anaknya membaling biji dan kulit durian ke mana sahaja sesuka hati mereka. Seronok mandi embun, jawab Datuk. Mak Prai ketawa, lalu meletakkan talam kecil di atas pelantar. Dia terus duduk bersila di situ. Marilah minum, ajak Mak Prai. Dia terus tuangkan air kopi ke dalam cawan. Sekarang ni dah dekat pukul 8. Sepatutnya kita minum pagi pukul 7 lebih, sambung Mak Prai. Datuk hanya tersenyum dan terus duduk di pelantar. Isteri Mak Prai turun dari pondok, membuka bungkusan kuih yang diletakkan dalam piring. Dah sejuk dah goreng pisang ni, runguhnya. Tak mengapa, asalkan barang-barang tersebut boleh dimakan. Kita ni terjumlah orang-orang yang bernasib baik kerana dapat makan pagi, ujar Datuk dengan tenang. Ya, angguk Mak Prai. Dia terus menghirum air kopi. Kamu tamar, ambillah. Apa main tengok-tengok je? Isteri Mak Prai ajukan pertanyaan. Dia segera menghulurkan cawan kopi dan segera saya sambut. Cepatnya berhenti. Kenapa tak makan pisang goreng? Mak Prai renung muka Datuk. Memang dah menjadi kebiasaan saya sebelah pagi ni minum kopi saja. Datuk menolak piring goreng pisang yang dihulurkan oleh Mak Prai kepadanya.